Hai guys, hari ni aku nak share tentang pengalaman aku pergi family trip. Di samping itu, ini merupakan kisah yang kedua yang telah aku share. Okay, time pergi family trip kami ada 14 orang, iaitu parents dan sibling ayahku dan cousin aku. Kami bercuti selama seminggu, nama tempat dirahsiakan. Okey. Aku mulakan cerita aku semasa kami semua baru tiba di tempat penginapan. Kita orang semua sewa sebuah rumah yang besar. Rumah tu ada 4 bilik dan 2 tandas. Ruang dapur pun boleh tahan besar jugalah. Okey, cousin perempuan aku ada 5 orang, termasuk aku. So, macam biasa, perempuan kan selalunya yang paling excited. So, kita orang pun masing-masing sibuk nak cek-cek setiap sudut rumah itu. Hari kedua, so ini merupakan hari kedua kita orang menginap dekat rumah tu. Mula-mula kita orang semua okey je. Tak ada juga benda-benda pelik berlaku. Tapi masuk je hari kedua ni, kita orang baru sedar yang dalam rumah tu sebenarnya ada satu lagi bilik ekstra. So maknanya ada 5 bilik dekat dalam rumah tu. Macam mana kita orang boleh perasan ketika cousin aku Dewi, bukan nama sebenar, sedang basuh pinggan di dapur. Tapi yang lagi pelik, kenapa bilik tu dekat dapur? Haha, whatever. Dan bilik tu disembunyikan. Time tu Dewi dah siap basuh pinggan dan dia nak simpan pinggan tu dekat dalam rak. Terus dia nampak ada kain putih yang tergantung seperti langsir. So that why dia check apa benda tu. So dia terus bagi tahu dekat kita orang. Bila kita orang buka pintu tu, cuba teka. Ada apa dekat dalam pintu tu? Tak ada apa-apa pun. Tapi cek punya cek, kita orang jumpa kotak kecil. Warna kotak tu macam warna hitam. Tapi ada banyak ikatan benang. Warna merah. So kita orang pun tak kacau jugalah. Kita orang pun keluar dan pindah masuk dalam bilik tu. Sebab bilik tu paling hujung dan dekat dapur tu. Kalau bising-bising time malam pun tak apalah. Malam pun menjelang. Hari ketiga, pagi-pagi tu macam biasalah kita orang semua bersiap untuk keluar dan jalan-jalan. Dalam jam 9.30 gitulah kita orang semua keluar dari rumah. Sampailah jam 5.30 petang. Macam kita orang baliklah sampai je dekat rumah. Kita orang semua anak dara ni tak penat-penat lagi sambung. Kita orang jalan-jalan sekitar kawasan rumah. Kawasan rumah tu pun boleh tahan besar. Sebab dekat kawasan tu ada 5 buah lagi rumah. Termasuk rumah penjaga tempat dan rumah yang kita sewa. Nak bagi tahu korang, cousin aku ni nama dia Lily. Seorang yang sangat pendiam, hati lembut, comel dan lawa jugalah. Sambung time kita orang jalan-jalan, kita orang nampak ada taman permainan. So apa lagi kita orang singgah lepak. Lepak-lepak tak sedar dah jam 6.45 petang. So kita orang pun balik le. Dalam perjalanan balik, ada seorang pakcik ni tanya, korang semua ni buat apa kat sini? Dah petang ni, anak dara lagi tak takut ke? Kita orang cakap lah ya kat pakcik ni, kita orang dah nak balik ni. Masuk hari keempat. Hari ni kita orang tak rancang nak pergi mana-mana. So kita orang pun buat kerja masing-masing. Cousin lelaki ada 3 orang dan 6 orang lagi sibling ayah aku dan pasangan masing-masing. Malam pun menjelang, kira-kira 6.45 malam. Ayah aku dan semua sibling dia keluar.
kejap. So maknanya yang tinggal dekat rumah tu semua kanak-kanak riang je lah. Kita orang pun apa lagi pasang lagu kuat-kuat, menari lah, jerit-jerit lah, seronok punya seronok. Tiba-tiba mati lampu. Aduh, syukurlah juga kita orang semua time tu dekat ruang tamu berlapan. Dalam 5 minit jugalah lampu mati. So kita orang sambung lagi berpesta dan kali ni entah tahu apa pula yang jadi. Ada perempuan datang dan cakap tolong jangan bising sangat ya, sebab korang akan mengganggu seseorang. So kita orang tanyalah siapa yang akak masukkan ni. Dan akak tu pun terus je jalan. So kita orang tak ambil serius tentang benda tu. So kita orang sambung lagi berpesta, tak sampai 5 minit parents kita orang pun sampai. Hari kelima, pagi yang indah tapi tak seindah yang dijangka. Boleh-boleh ada kucing mati dekat depan pintu masuk rumah sewa kita orang. Tapi yang peliknya bangkai kucing tu macam dah lama mati sebab bau busuk sengat, dan bau busuk tu macam mana nak cakap, darah kucing tu pun dah kering macam tu lah. Tapi selama tu kita orang tak nampak pun kucing tu dekat sana. Hei, pelik. So penjaga tempat tu pun kuburkan kucing tu. Tapi yang peliknya lagi, kucing tu mati dengan tanda macam ada sesuatu makhluk yang gigit lehernya. Malam pun tiba, kita orang semua pun berkumpul di ruang tamu setelah selesai makan dan mulalah ayah aku nak buka cerita-cerita hantu gitu. Tapi seronok juga nak dengar. Tiba-tiba, kita orang dengar ada perempuan nangis dekat bilik kita orang. Pergi tengok, rupa-rupanya si Dewi. Bila kita orang tanya, kau kenapa Dewi? Suara si Dewi berubah weh. Dan dia hempas-hempaskan badan dia dekat lantai sampai cakap, kenapa kau ganggu aku? Pakcik aku, bapa kepada Dewi dan Lily, iaitu Pakcik Saleh, bukan nama sebenar, meminta bantuan penjaga tempat di sana. So, sesudah sampai pakcik penjaga tempat tu, iaitu Pak Firmas, membacakan doa dan kami semua pun berdoa, barulah si Dewi kembali tenang. Syukurlah kalau dah kembali Dewi, kata Pak Firmas. So lepas tu Dewi pun tidur dan Pak Firmas dan Pakcik Saleh sembang dekat luar rumah, dan sebenarnya si Dewi tu kena rasuk. Hari ke-6, hari ni merupakan hari yang sepatutnya kita orang pergi jalan-jalan buat terakhir kalinya, tapi malangnya nasib kita orang si Dewi kena rasuk lagi. Kalau ni lagi teruk sebab dia menangis, mencakar, menjerit, dan yang paling gila, dia cekik akak dia sendiri sambil cakap, aku akan bunuh kau sebab kau telah mengganggu tempat aku. Nasib Pakcik Saleh dan Pak Firmas sempat selamatkan kakak Dewi, iaitu Lily. Si Dewi cekik diri dia sendiri lagi. Aduh, seramnya aku. Dalam 8 minit macam tu, dia kena rasuk. Syukur akhirnya makhluk yang telah merasuki Dewi pun dapat dikeluarkan. Dari situ jugalah Pak Firmas cerita sejarah rumah sewa tu. Dulu, tuan rumah ada 4 orang anak, 2 perempuan dan 2 lagi lelaki. So, anak-anak tuan rumah ni semuanya bijak-bijak belaka. So, kedua-dua orang anak lelaki tuan rumah ni, iaitu Nijam dan Wan, bukan nama sebenar, dapatlah tawaran sambung belajar dekat overseas. Manakala 2 lagi anak dara si tuan rumah ni masih lagi belajar di sekolah menengah, iaitu Nisa dan Dewi. Kembar dan malang bagi Dewi, itu adik kepada Nisa. Sifatnya ada berbeza sedikit, iaitu dia kurang bijak. Semasa ujian pemilihan untuk sambung belajar di overseas, si Dewi ni gagal ujian, manakala
Si Nisa ni pula berjaya. So dia pun memang bersyarat nak untuk belajar bersama seperti Dewi. Tetapi malangnya Dewi tak layak untuk sambung belajar. Ketika si tuan rumah iaitu Pak Mail, bukan nama sebenar, dapat tahu bahawa si Dewi ni gagal dalam ujian, Pak Mail marah sangat. Sehinggakan dia terlepas kata, belum ada lagi dari keturunan aku yang pernah gagal dalam ujian. Kaulah yang pertama. So si Dewi ni pun tersinggung lah. Dalam masa yang sama, dia menyimpan dendam terhadap si Nisa. 1 minggu sebelum si Nisa berangkat pergi, si Dewi dengan hati busuk telah mengupah Samsen supaya merogol si Nisa. Tanpa berfikir panjang, pada malam tu Pak Mail keluar bersama rakan-rakannya. Dewi, Nisa dan isi ibu iaitu Makcik Kiah sahaja yang berada di rumah. Samsen tu pun datang dan merogol si Nisa, dan ibu mereka, si Dewi, tidak menyangka bahawa si Samsen akan merogol ibu mereka juga. Si ibu pun cuba untuk minta bantuan dengan menjerit, tetapi malang bagi si ibu, dia dibunuh di depan si Dewi. Selepas kejadian itu, si Nisa tidak dapat menerima kenyataan dan dia membunuh diri. Lepas si Nisa membunuh diri, Pak Mail juga tidak dapat menerima kenyataan bahawa isterinya sudah tiada, dan Nisa, anak kesayangannya, tanpa berfikir, Pak Mail mengambil tindakan yang melulu apabila mendapat tahu bahawa si Dewi yang meminta bantuan daripada Samsen tersebut dan terus menyeksa Dewi dengan sangat teruk, sehinggalah Dewi juga meninggal di dalam bilik yang Dewi, my cousin, jumpa. Dari saat itu, Pak Mail terus menghilang dan tak dapat dihubung lagi. Hari terakhir, pasti kawan-kawannya tertanya-tanya kemalangan yang menimpa keluarga Pak Mail. Tetapi si Dewi, my cousin, pula dirasuk. Ini adalah atas sebab satu, si Dewi adalah seorang yang lemah semangat dan pendiam, manakala dia jugalah yang pertama yang menjumpai bilik itu, dan kalau korang perasan nama diorang dua pun sama. So hari terakhir tu kita orang pun keluar dari rumah tu dan meminta maaf sebab itulah kita orang dah ganggu penghuni rumah tersebut. Moral value, so guys, janganlah kita buat benda yang tak elok kalau tempat tu kita baru je kenal. Hormat guys, dan macam Pak Mail tu pula, kita mestilah fikir sebelum mengambil tindakan. Dan bagi si Dewi pula, dendam tu memang tak boleh dinafikan lagi, ialah di antara sifat manusia, tapi kita masih boleh elakkan. Jangan disebabkan ketidakpuasan hati sendiri orang lain yang menjadi mangsa. So aku nak minta maaf kalau ada tersalah kasar bahasa, ada yang tersinggung atau ada yang korang tak faham. So jumpa di next kisah. Okay, by the way, thanks sebab share dan kisah Jessica, dan harap dapat dijadikan pengajaran, and harap you all yang mendengar enjoy. Jangan lupa untuk klik button subscribe, like dan share. Okay, jumpa lagi di episod akan datang.